Dan Allah Subhanahu telah beritahu kita, walladzina yad'una min dunihi la yaqduna syai'. Dan mereka, sedangkan mereka yang yang mereka sembah, iaitu yang mereka sembah berhala-berhala, sama ada berhala ataupun pemimpin-pemimpin, siapa sajalah yang mereka sembah ni, mereka tidak dapat la yaqduna syai'. Mereka tidak memberi, mereka tidak dapat memutuskan hukuman pada hari akhirat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang hakim pada hari akhirat itu. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak dapat memberi apa-apa pun kita anggap hukuman ataupun keputusan. Innallaha huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mendengar lagi Maha melihat, mendengar apa saja suara dan melihat apa saja perbuatan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya di sini kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ni yang mereka dalam penyembahan berhala mereka ni, dan diutus Rasul kepada mereka mencegah mereka daripada menyembah berhala. Mereka jalan terus saja. Jadi Allah bertanya, awalam yasiru fil ard, tidakkah mereka mengembara di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim, dan memerhatikan, tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu dari mereka. Kenapa? Dia punya dosa sama je. Dosa orang dahulu ni mendustakan Rasul, menyembah berhala. Jadi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kepada sejarah di sini. Allah suruh mereka memerhati sejarah. Bagaimana orang-orang ni kamu ni buat pekerjaan yang sama saja macam orang-orang yang terdahulu. Jadi akibat dia apa yang akibat dia apa yang mereka dapat kerana kesyirikan mereka ni, kerana pendustaan mereka kepada Rasul. Apa yang mereka dapat? Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah kata di sini, kanu hum asyaddu minhum quwwah. Orang-orang terdahulu itu, mereka itu lebih baik, lebih kuat lagi bukan lebih baik, minhum quwwah, lebih kuat lagi, lebih kuat tenaga dari segi fizikal. Kalau kaum Ad, kaum-kaum yang dulu ni semua, badan mereka semua besar-besar semua, mereka lagi kuat lagi kekuatan mereka itu. Wa asaran, dan lebih banyak lagi kesan-kesan pembangunan mereka di muka bumi. Sampai sekarang masih ada lagi bagaimana rumah mereka, bangunan yang mereka dirikan. Tapi itu semua Allah kata tak berguna. Fa akhadhahumullahu bidunubihim, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa mereka, binasakan mereka sebab dia bidunubihim, kerana dosa-dosa mereka. Dosa apa? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Quraisy ni belum kena lagi. Allah bagi dia peluang untuk belajar daripada orang-orang sebelum mereka ni. Tengok mereka ni biasa bila orang lain kena, kita ambil pelajaran tak tuan-tuan? Kalau kita di sekolah, alamak, dia kena sepak dengan cikgu pula. Dulu sepak aja kan. Zaman kita mana ada cikgu. Rotan tu dah bagus, penampar terus, kena penampar terus. Macam boleh kena dulunya. Jadi orang lain kena, itu pengajaran bagi kita. Bukan orang lain kena pada kau kena gini tu. Tapi dengan orang kena, itu pengajaran bagi kita. Apa sajalah tuan-tuan. Tengok orang kena speeding je, kena tangkap aja, speeding aja, itu pengajaran bagi kita. Jangan kita padankan badan muka dia. Itu pengajaran bagi kita. Kau kalau tak berhati-hati, kau akan kena saman juga. Biasa orang dah kena, orang 2-3 yang depan dah kena aja. Kalau dia causeway lah, causeway orang masuk lori tak tentu orang terdepan, kau pergi ikut juga. Memang kena lah. Dia kena compound je, semua kena compound. Tak belajar, dia tengok masuklah dalam
Jangan ikut je. Saya pernah ikut aja tuan-tuan. Alamak, dah kena dibagi. Melayu betul-betul. Saya ada 6 anak lah saya. Minta maaf lah, saya tak tahu gilir lori lah. Okay. Gilir dekat lepas. Lain semua kena confirm 300 saya ingat. Kita lepas merayu betul-betul kena merayu. Duit tak cukup lah apalah ini semua. Jadi kalau orang lain kena, sepatutnya menjadi pengajaran bagi kita. Ini ayat ni lah mereka tu dibinasakan. Allah cakap Allah binasakan mereka bidunubihim, dengan sebab dosa mereka. Jadi takkan kamu tak boleh ambil pengajaran. Ini memang kalau kena seksa, memang memang sajaklah muka dia. Memang tepatlah mereka kena seksa. Wa ma kana lahum minallahi min waq, dan mereka tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi suatu pengajaran kepada kita juga tuan-tuan. Kita di zaman orang melakukan dosa yang sama juga orang dulu lakukan. Kita zaman kita semua dosa-dosa yang ada ni, kita trace back balik umat-umat terdahulu yang dibinasakan, umat-umat yang Allah binasakan, semua ada. Kalau cakap liwat, homoseksual, LGBT, ada. Kita nak cakap riba ni semua, ekonomi punya, penipuan dalam ekonomi ni semua ada orang dulu. Kaum Nabi apa ni? Kaum Nabi Shu'aib. Semua ada tuan-tuan. Kita tengok semua dosa-dosa yang kita buat ni sekarang ni, mereka pun pernah lakukan. Mereka dibinasakan. Jadi awak tak dibinasakan kenapa? Betul kan? Kenapa yang sekarang ni tak dibinasakan mereka ni? Allah SWT tak binasakan. Kita katakan setelah zaman setelah Nabi Musa diutuskan, setelah turunnya Taurat, Allah tak binasakan lagi. Jangan harap Allah binasakan lagi. Allah dah tak binasakan, tak jatuhkan hukuman macam dia jatuhkan hukuman satu kota, satu bandar mati, dah tak ada lagi. Dah tak ada style macam itu, dah tak ada. Tapi sama juga, salah tetap salah kita kata. Sebagaimana mereka dijatuhkan siksaan di dunia, awak tak dijatuhkan siksaan di dunia, kita cakap itu tetap salah juga. Jangan ingat, itulah bagaimana kita kalau baca Al-Quran ni, kita lihat orang ingat bila dia tak kena siksaan aja, dia benar, dia betul. Bila kena siksa dia, barulah dia salah. Itu dia ditipu oleh syaitan. Allah SWT kata, "Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum." Kebinasaan mereka itu kerana mereka didatangi oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka bil bayyinat, dengan segala keterangan, ayat ataupun mukjizat, dah jelaskan kepada mereka. Fakafaru, maka mereka tetap ingkar. Jadi rasul dah datang kepada mereka, jelaskan kepada mereka hukum-hukum, apa hukum-hukum agama, dan jelaskan dengan mereka. Fakafaru. Sama juga rasul dah datang kepada kita tak? Rasul dah datang kepada kita. Kita rasul yang terbaik sekali yang datang, Sayyidul Anbiya, datang kepada kita. Ada di antara umat Islam ingkar terhadap seruan rasul. Apakah kita cakap mesej utama rasul itu diutuskan? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Dan demi sesungguhnya kami utus setiap rasul pada setiap umat itu seorang rasul, an ya'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi daripada penyembahan taghut. Jadi rasul diutuskan dengan jelas untuk membawa tauhid, membawa akidah yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bab itu bab akidah, bab tauhid itu kita ada problem, memang kita problem lah. Itu perutusan rasul. Rasul diutuskan bukan perkara-perkara yang dosa-dosa yang kecil. Itu adalah dosa syirik.
tauhid kepada Allah Subhanahu taala. Itu pula yang kita lakukan pula. Jadi kena lihat. Kemudian setelah beriman, kaum yang lain mereka diancam kerana meninggalkan solat. Kerana apa? Mereka meninggalkan solat. Bukan meninggalkan solat, tuan-tuan. Mereka cuai aja dalam solat. Cuai aja dalam solat. Mereka nabi-nabi yang dulu kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, itu ancam mereka dengan neraka. Kita buat benda yang sama saja. Kita akan lakukan apa yang mereka lakukan. Betul-betul tak ambil pelajaran, tak makan saman kita katakan. Allah Subhanahu wa taala dah bagi warning kepada kita tak makan saman. Dengan apa yang kalau orang kafir yang buat macam itu, cakaplah dengan jenayah-jenayah, maksiat-maksiat. Kalau orang kafir yang buat, orang Islam tak buat, kita boleh bangga sikitlah. Kita tak buat dosa, kita tak buat dosa ni, kita tak buat. Tapi kita pun buat juga. Nak cakap macam ni. Apa dosa yang orang kafir yang tak buat, yang buat, kita tak buat? Apa je? Sekarang ni, apa nak cakap? Apa yang umat Islam tak buat? Tak tahu, umat Islam tak nak. Apa je? Buat aja semua. Sama je kita buat. Jadi inilah kita mungkinlah satu lah saya nak. Umat Islam yang orang kafir buat, umat Islam tak buat. Makan babi lah. Babi punya pasal ni sensitif, makan babi. Tapi dia minum arak. Kau ingat aku makan babi ke? Babi tak makan, arak minum. Arak jalan terus. Babi betul punya. Betul ada sini haram-haram, jalan aja lah terus. Makan aja lah yang haram tu. Dah minum yang haram, makan tak boleh pula yang haram. Babi tak boleh makan. Apa salahnya? Ni boleh makan, ni boleh minum, arak boleh minum. Satu babi tak boleh makan. Betul tak boleh. Babi pantang lah. Ini Singapura lah. Itu kawan-kawan kita. Minum, tapi apa ni, makan tak nak. Makan babi sensitif betul. Kalau apa ni, offer babi tahun ni. Itu je satulah saya ingat. Orang Islam ni tak buat ni makan babi. Tak ada kita nak ada kenduri babi, kenduri ni. Tapi tak ada. Tapi lain daripada makan babi ni, saya ingat apa saja, zina ke apa kita nak cakap, teruk pun, rasuah lah, riba lah, apa yang umat Islam tak buat, semua jalan terus saja. Jadi memang apa ni, kalau kena tuan-tuan, kalau kena agaknya janganlah dia orang si kafir ni dengan si Islam ni dua-dua rasuah lah, dua-dua rasuah atau dua-dua riba apa, bawa riba. Tapi yang kena teruk siapa juga? Yang kena teruk Islam lah. Awak dah datang Rasul kepada awak, dah beritahu si kafir ni mungkin dekat, aku tak tahu benda ni haram ke apa. Ini dah tahu betul rasuah ni, pemberi dengan penerima dalam neraka. Kita jangan happy sangat tuan-tuan. Dulu pun pernah buat jolok-jolok ni. Baik pernah buat. Jangan happy sangat. Dah bertaubat belum? Dulu pernah jolok lah, bagilah, apalah, itulah, inilah. Nak dapat ini, atau nak buat apa ni, bagi rasuah. Mungkin kita buat, lepas tu kita lupa pula. Tak bertaubat pula. Mati tak bertaubat. Hari cek terbakhiran ini, dosa ni kau belum bertaubat lagi, rasuah. Masuk dalam neraka. Dan pemberi dan penerima duduk dalam neraka. Kita pula dah lupa pula. Ingat, dulu aku bagi ada buat sunat taubat tak? Kalau sunat taubat tak? Dululah kalau kita pernah pergi rasuah. Ni secara umum jangan ngangguk lah, nanti saya tahu pula kan. Kita pernah bagi rasuah. Lepas tu ada buat solat sunat taubat tak?
Tak ada, mana ada dosa-dosa dulu yang kita buat semua terus kita buat solat sunat taubat. Kalau belum, baik buat sekarang sebelum mati. Itu dosa besar, dosa besar. Dan saya tak rasa rasuah ini sesuatu yang bila saya datang ke Malaysia ni, saya tahu mungkin dia dah jadi penyakit betul. Saya banyak kali kena tahan di immigration, rasuah ni semua. Baru ni saya berbual dengan Ustaz Salman. Ustaz Salman nanti dia ajak tahfiz ni. Dia akan dulu dia buka penyembelihan kambing, akad dia jaga kambing ini semua. Yang pakai kopiah dengan berjanggut ni minta rasuah juga Ustaz dia kata. Baru semalam 2 hari yang lepas dia. Itu pun macam gini dengan kopiah pun minta juga, jolo juga. Jadi tuan-tuan dah teruk sangat kita punya masyarakat ni. Kawan saya nak ambil kereta je. Tester sebelah dia cakap, awak nak pas, senang je 300 terus pas punya. Offer dia punya tester offer. Kita kan sampai nak ambil lesen pun kena rasuah, kena ini. Jadi dia dah macam dah jadi sebati tuan-tuan. Jadi kalau di masjid ni jangan ingat orang ni semua tak buat rasuah punya kan. Mesti ada, kita ada terlibat dengan rasuah. Jadi baik bertaubat. Ini warning, baik bertaubat. Malam ni kalau kita belum bertaubat daripada dosa ni, menangislah kepada Allah, minta taubat nasuha daripada dosa rasuah. Jadi mereka datang Rasul kepada mereka dengan ajaran tauhid, dengan ajaran Islam, fakafaru, mereka ingkar, fa'akhadahumullah, maka Allah SWT jatuhkan siksaan mereka ke atas mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha Qawi, Maha kuat, syadidul iqab, dan siksaan Allah SWT syadid, itu amat berat sekali siksaan Allah SWT. Macam mana nak cakap beratnya? Seringan-ringan siksaan, seringan-ringan kalau seorang itu masuk dalam neraka. Bukan dosa syirik, tuan-tuan, bukan dosa yang berat. Dia kena masuk dalam neraka lah. Dan dia disiksa, rasuah ke apa, kerana dosa mengumpat ke apa, kerana dosa apa pun, kita cakap lah, dia kenalah masuk dalam neraka. Orang Islam lah, orang beriman ni, dia masuk dalam neraka. Okey, sekarang kita bayangkan apakah siksaan yang akan dia dapat. Nabi SAW beritahu kita, seringan-ringan siksaan dalam neraka, seorang itu disuruh pijak di atas 2 ketul batu ataupun terompah apa, disuruh pijak dan dipanaskan batu itu sehingga kepala dia, otak dia mendidih. Mendidih, tuan-tuan. Berapa lama tak tahulah, berapa juta tahun otak dia mendidih macam itu, kena siksa. Ini bukan otak panas saja tau, boil lah, tuan-tuan, otak mendidih macam itu. Itu seringan-ringan. Orang tu kena siksaan itu, dia ingat dia yang kena paling berat sekali. Kenapa orang dapat ringan punya siksaan, aku kena siksaan paling berat? Padahal kata Nabi, itulah seringan-ringan. Na'udzubillah. Moga-moga Allah majina minan, Allah lindungi kita daripada neraka. Sebelum tiba hari kiamat ini, hari akhirat ini, bertaubatlah kita kepada Allah SWT kalau kita pernah melakukan perkara yang mengundang siksaan Allah SWT. Pasal kalau dah masuk aja dalam neraka, itulah dia punya seringan-ringan siksaan. Kalau kita cakap mengumpat tu, dia hutama tu hancur badan dia, itu lagi teruk. Mengumpat punya siksaan tu, dia punya badan kena hangus dengan hutama, lalu api itu terus masuk, taqtali'u 'alal afidah, masuk kepada hati mereka, bakar hati mereka. Macam mana, tuan-tuan? Jantung kena bakar, macam mana? Dia tak hancur, dia tak habis tau, lenyap, dia bakar je, masuk dalam. Itu mengumpat punya. Mengumpat lagi dahsyat lagi. Yang ini kata Nabi seringan-ringan aja. Jadi kalau kena masuk, memang azab Allah SWT, na'udzubillah min dzalik, sangat-sangat berat. Nasallallahu al-afiyah. InsyaAllah ta'ala kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.